تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ووفقنا يا أكرم الأكرمين، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. فأذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian khusus bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi taufik dan hidayah kepada kita supaya kita dapat hadir dan berkumpul bersama di tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi tidak palingkan hati kita kepada perkara-perkara yang mendatangkan azab Allah, tidak palingkan hati kita untuk melakukan maksiat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaAllah kita sambung pengajian kita, pengajian kitab Safinatul Najah, yang mana pada malam ini kita dah sampai kepada fasal yang pertama. Berbulan-bulan dah untuk baca mukaddimah aja. Baru masuk fasal yang pertama. Nak buat macam mana kan? Kuliah sekali. Baik. Kata pengarang rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa sawmu ramadana, wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata pengarang rahimahullah, fasal yang pertama, rukun Islam 5 perkara. Mengucap syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji di Baitillah bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dalam kitab ini pengarang rahimahullah mendatangkan rukun-rukun Islam yang mana kalau kita lihat kitab ni banyaknya dia bahaskan tentang hukum hakam fiqh, tetapi musannif masih lagi datangkan rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman, kerana nak bagi tahu kepada kita
syarat yang paling utama, yang paling penting bagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman, adalah Islam. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama nak bagi segala ibadah kita, apa yang kita buat, daripada salatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, nak sah, nak diterima ibadah tersebut, selain daripada syarat-syarat hak lain, syarat hak ni paling utama, paling penting. Tak ada syarat ni, buat banyak mana ibadah sekalipun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia kata aku solat ni, sebelum aku solat ni aku dah belajar dah syarat-syarat sah solat, aku hafal dah, aku boleh beza dah mana rukun, mana sunat, mana syarat, perkara-perkara yang membatalkan solat aku dah belajar dah, aku dah hafal dah semua tu, hak wajib. Tapi kalau tak ada syarat yang pertama, iaitu mengenai la ilaha illallah ataupun rukun-rukun iman, maka ibadah dia salat ataupun puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah ke tak orang kafir solat? Sah ke tidak orang yang kufur kepada Allah solat berbuat ibadah? Tak sah. Mana tidak sah? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana dia masih kufur kepada Allah. Tak ada Islam, tak ada iman pada diri dia, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, buat banyak mana sekalipun amalan saleh, amalan yang baik, maka amalan-amalan dia tak ada nilai langsung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada Islam, tak ada iman. Hal inilah kunci yang paling utama. Begitulah juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, tentang orang ni buat ibadah tapi tak ada iman, tak beriman kepada Allah, tak kenal Tuhan yang dia sembah. Buat ibadah banyak tapi tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah dia tidak sah. La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah melainkan setelah mengenal Tuhan yang dia sembah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat penting. Kalau tak nak rugi, tak nak jadi orang yang rugi dalam ibadah, dalam amal soleh, maka mantaplah, kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kenal macam mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenal melalui sifat-sifat Allah. Bukanlah berusaha nak kenal, nak tahu zat, hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan. Hal itu tidak diperintah. Kalau usaha pun takkan dapat hakikat sebenar zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana la ya'rifu hakikat Allah illa Allah. Tidak ada yang mengetahui tentang
hakikat sebenar zat Allah malaikat Allah Ta'ala sahaja. Jadi nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dituntut, yang disuruh melalui sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil ke atas Allah, sifat-sifat yang harus, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenal melalui sifat dia, kenal melalui sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal inilah yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada Nabi Muhammad, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruh kenal Allah Ta'ala dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, tetaplah olehmu wahai Muhammad dengan keyakinan alla ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Suruh tetap beriman kepada Allah. Suruh apa? Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga iman kita, jaga Islam kita melalui sifat 20. Maka musannif ni dia letak awal-awal berkaitan rukun Islam, rukun iman. Dia nak bagi tahu pentingnya bagi hamba Allah, seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu, sebelum dia melakukan amal-amal yang lain. Kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah yang paling penting, yang paling penting. Lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitab beliau yang namanya Al-Fiqhu Al-Akbar. Nama kitab Imam Abu Hanifah ni, kalau kita lihat, kalau kita baca sebelum buka kitab dia tu, akan terlintas dalam fikiran kita, kitab dia ni maknanya kitab dia ni seolah-olah nak membahaskan tentang ilmu fiqh. Sebab awal-awal judul kitab dia, nama kitab dia Al-Fiqhu Akbar. Mudah-mudah orang awam kita sebut apa? Fiqh Akbar. Jadi kita ingatkan dia nak bahas dalam tu berkaitan dengan fiqh, hukum hakam fiqh. Tetapi bukan. Bila tu belek tu tengok, awal-awal lagi dia duk bahas tentang akidah. Habis tu kenapa dia tak nama kitab dia Al-Fiqhul Akbar? Nak bagi tahu kefahaman ilmu yang ada dalam ni, hak inilah yang paling besar, hak inilah yang paling penting, hak inilah yang wajib diutamakan daripada hak lain. Seperti mana yang disebut dalam kitab beliau tu, yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Al-Fiqhu fid din afdalu min al-fiqhi fil ahkam. Memahami apa al-fiqhu fid din, memahami ilmu yang berkait dengan ketuhanan, afdalu, terlebih afdal daripada al-fiqhi fil ahkam, daripada memahami ilmu yang berkait dengan hukum hakam. Imam Abu Hanifah sendiri, kata-kata Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, bukan dia nak bagi tahu ilmu fiqh ni tak afdal, tak penting, ilmu tasawuf ni tak penting. Bukan dia nak bagi tahu selain daripada ilmu akidah ni tak penting. Bahkan semua ni penting. Akidah, fiqh, tasawuf, ketiga-tiga ni penting, wajib dipelajari. Tapi ada yang paling utama daripada tiga ni, ada yang paling utama yang wajib difahami dulu, dipelajari terlebih dahulu daripada hak lain.
yaitu ilmu yang berkait dengan ketuhanan. Kemudian kalaulah kita lihat kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tak kala maknanya setelah selesai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan puak yang digelar sebagai puak Qadariyah, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu, yang menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tapi bagi zat. Dia kata sifat Allah yang 20 tu bukan sabit bagi zat. Ada sifat bagi Allah tapi asing, dia kata asing. Asing sifat 20 tu daripada zat Allah. Akidah mereka ni tak boleh timakan. Sebab apa? Sebab mana boleh nak asingkan sifat daripada zat. Contoh pada makhluk kan, sejadah ni warna hijau dah. Boleh tak kita asingkan sifat hijau bagi sejadah ni daripada sejadah? Kita kata hak ni sejadah, hak ni sifat dia hijau. Boleh terima ke tak? Tak boleh terima tak? Kan? Putih bagi tisu, nak asingkan sifat dia boleh tak? Tak boleh. Tinggi, kalaulah kita ni jenis orang tinggi kan, itu sifat bagi kita, bagi diri kita sifat tinggi. Boleh asing ke tak? Kata hak ni tinggi aku, hak ni tinggi aku. Boleh asing ke? Tak boleh. Jadi kaum tu buat tu Qadariyah ni, Mu'tazilah ni, dia kata asing, tak sabit bagi zat. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu nak bagi tahunya, setelah dia selesai daripada duduk berdebat dengan kaum Qadariyah ni, nama dia Husnul Fardi. Al-Imam Syafi'i kata atqanna dzaka qabla hadha. Maksudnya perdebatan Al-Imam Syafi'i ini dapat menutup dan dapat mengalahkan apa? Ketua Mu'tazilah, ketua Qadariyah. Kata Al-Imam Syafi'i atqanna dzaka qabla hadha. Dia bagi tahu kepada orang duk lihat dia duk berdebat tu. Dia bagi tahu atqanna dzaka qabla hadha. Kami ini mantapkan terlebih dahulu ilmu yang berkait dengan akidah. Terlebih dahulu kami utamakan hak itu. Kami mantapkan dalam diri kami ilmu itu, ilmu akidah, terlebih dahulu daripada ilmu yang berkait dengan hukum hakam fiqh. Lihat betapa pentingnya ilmu akidah, ilmu yang berkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musannif rahimahullah juga sebagai peringatan kepada kita supaya kita ni jaga Islam kita dan jaga iman kita. Kerana batalnya Islam, batalnya agama, batalnya iman kita ni bukan hanya semata-mata seseorang tu nak tukar agama. Contohnya kata, tahun depan aku nak tukar agama daripada Islam kepada agama Buddha, contoh.
Bukan hanya semata-mata dia kata nak tukar agama, bahkan berlaku batalnya Islam, batalnya iman, salah satu daripada 3 bahagian. Yakni kufur ni bukan hanya semata-mata untuk sujud kepada berhala, bahkan kufur ada 3 bahagian. Bila mana berlaku salah satu daripada 3 bahagian ni, maka dihukumkan orang ni batal iman, bukan Islam, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga 3 bahagian kufur ni telah pun dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Minhajul Talibin, yang mana berbahagian tersebut difahami daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada Al-Quran. Bahagian yang pertama dipanggil kufur Al-Qawli, kufur yang berlaku disebabkan kata-kata yang kufur, kata-kata yang membatalkan iman. Itu dipanggil al-kufru al-qawli, kufur yang dibangsakan kufur qawli, dari sudut perkataan. Contoh, kalaulah dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan, maka batal iman dia. Walaupun dia mengatakan, walaupun dia kata aku ucap saja, tapi hati aku ni masih yakin Allah Ta'ala itu Tuhan aku. Dan juga walaupun dia kata aku ni masih solat, masih puasa, tetap dihukumkan orang ni terkeluar daripada agama Islam. Sebab apa? Dia dah keluar dah, mengeluarkan kata-kata yang kufur. Mengatakan apa tadi? Isa itu anak Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna billah, mereka itu bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kalimatal kufri, akan perkataan yang kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mana mereka ini beragama Islam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala beritahu dengan sebab kata-kata kufur, walaupun satu perkataan boleh jatuhkan orang ini ke dalam kekufuran, batal iman dia. Ataupun dengan kata yang lain, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak cari kat mana perkara-perkara yang mana dengan perkara tersebut kita boleh jaga Islam kita, jaga iman kita. Nak cari kat mana? Melainkan di majlis ilmu agama yang mengajar tentang iman, yang mengajar tentang Islam. Tak ada tempat lain dah. Di majlis ilmu agama, di masjid, di surau yang membahaskan tentang ilmu agama ni, ilmu akidah ni. Hal ni yang paling penting kita nak jaga. Tak nak rugi, takut sia-sia lah. Daripada umur balik sampailah ke tua, tak tahu macam mana nak jaga Islam, macam mana nak jaga iman. Duk buat amal banyak, tapi kata-kata dia kata-kata kufur. Habis amal soleh hak dia buat. Walaupun dalam keadaan tak sedap, walaupun dalam keadaan orang kata dalam keadaan marah, walaupun dalam
dia bagi satu contoh yang mana seseorang lelaki ini dia melihat penghulu telah memukul hamba sahayanya dengan pukulan yang begitu kuat, yang begitu orang kata sadis, sangat kuat. Maka lelaki tersebut tegur penghulu tu, "Wahai penghulu, tidakkah kamu ni seorang Muslim?" Sebab apa lelaki itu kata macam tu? Sebab orang Islam ni dalam hati dia ada apa, kasihan belas. Jadi apa panggil? Mudah kasihan ke orang. Bila tengok budak ni kan, sinanya kan, yang miskin, yang susah, yang tak ada ayah, yang tak ada mak, jadi seorang Muslim ni mudah tersentuh hati. Jadi bila mana lelaki itu kata, "Tidakkah kamu ni wahai penghulu seorang Muslim?" Maka penghulu tu jawab dalam keadaan marah, "Tak, aku bukan Muslim." Maka kata Al-Imam Nawawi dalam kitab tersebut, lelaki penghulu tersebut terkeluar daripada agama Islam. Kalau orang kata dia bukan Muslim, panggil apa? Panggil Muslim lagi. Dia dah kata aku ni bukan Muslim. Habis tu bukan Muslim, dia panggil apa? Panggil non-Muslim kan? Tak lihat mana-mananya, tak ada hal lain dah. Sama ada Muslim, non-Muslim. Ataupun mukmin, yang kedua kafir. Mukmin kafir tu. Jadi bila mana dia kata aku ni bukan Muslim, maknanya dia mengakui bahawasanya diri dia kufur kepada Allah. Maka kata Imam Nawawi, hak ni kufur kepada Allah, batal iman, yakni murtad. Dalam keadaan hak ni yang kita tak nak berlaku pada diri kita ni. Jadi tak nak berlaku pada diri kita ni, maka kita perlu belajar, perlu tahu bagaimana nak jaga iman, bagaimana nak jaga Islam. Rasanya seperti yang saya tersebut satu, ada orang yang mana lama dah rasanya, masa PKP kalau tak silap, orang perempuan, mana bagi dia, nisbah bagi saya mak lah, mana pikat mak, pakat mak. Dia orang kaya, dia nak apa, guide tim dia dalam satu live dekat FB. Dia dengan beraninya dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk halus. Makhluk halus. Haji, kalau saya sebut makhluk halus tu, Haji faham apa tu makhluk halus? Itu kan hak yang kita tahu makhluk halus kan itu. Toyo orang sangka itu je lah. Tapi dengan berani kan, dia boleh beritahu Allah makhluk halus. Subhanallah. Orang kaya, orang yang banyak bantu, maknanya bantu orang miskin buat bisnes sehingga dapat income yang banyak. Dan dia juga tak asing dengan bersedekah. Tapi dengan satu perkataan sahaja, perkataan yang kufur, boleh hapuskan segala amal dia, pahala amal soleh yang dia buat rugi. Kesnya apa? Kesnya jahil tentang ilmu akidah ni. Jahil tentang ilmu akidah. Jadi sebab itulah di awal-awal kitab ni Musannif bagi tahu tentang rukun Islam, tentang rukun iman, nak bagi tahu pentingnya kita ni jaga Islam dan jaga iman kita dengan cara belajar ilmu agama. Tak rugi pun belajar, datang sekejap sahaja kan, duduk dengar aja. Dengar semata-mata, dapat pahala. Duduk tu dapat pahala dah. Niat nak datang sini pun, nak datang ke majlis agama pun dah dapat pahala, dah tak rugi pun. Lagi-lagi kalaulah majlis tersebut dia bahaskan tentang ilmu agama yang berugi, dah gila besar pahala.
Baik. Jadi tak rugi. Bahkan selagi mana kita datang ke majlis agama, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah hak ni yang kita kejar, hak ni yang kita nak? Kau nak apa lagi? Haji, hajah, nak apa lagi? Selain daripada amal soleh, selain daripada perkara yang kita nak buat ni, nak apa lagi? Kau masih tak yakin lagi yang mana yang aku buat ni hak ni lah yang akan selamatkan dia aku ni di hari akhirat? Masih tak yakin lagi kau? Dah yakin dah. Cuma ada lah sikit-sikit tu lihat berat sikit lepas daripada kerja tu rasa berat sikit, nak rehat sikit, rehat sekejap sampailah ke subuh sedang kan. Baik. Kemudian tadi saya disebut tentang bahagian yang pertama berkenaan dengan kufur. Bahagian yang kedua yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi iaitu kufur yang berlaku disebabkan dengan perbuatan daripada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kamu sujud kepada bulan dan juga jangan sujud kepada matahari. Bahkan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah Allah yang menciptakan bulan dan yang menciptakan matahari. Baik. Sujud itu adalah perbuatan. Sujud adalah perbuatan. Maknanya kalaulah orang itu sujud kepada matahari, yakni dia telah melakukan memperbuat sujud kepada matahari ataupun bulan, maka dia telah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang syirik kepada Allah dengan perbuatan tersebut dipanggil orang yang apa? Orang yang musyrik ataupun orang yang kufur, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada matahari ataupun sujud kepada berhala, walaupun tak ada niat untuk menyembah ataupun walaupun dia kata aku tak qasad pun dengan sujud kepada berhala itu menyembah, mensyirikkan Allah, aku hanya semata-mata sujud saja kepada berhala tersebut, maka tetap dihukumkan orang ini adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada setengah kan, di mana persatuan sebahagian persatuan apalah bawa tim dia nak lawat apa kat gereja ke dekat apa kat kuil macam mana lah, pergi kat berhala. Setengah-setengah tu ada sujud kepada berhala. Ada pelajar saya ni, dia bagi tahu abang dia yang belajar dekat Jepun. Jadi dia ni sekolah bawa pergi ke tempat-tempat orang Buddha lah. Jadi dia orang tengok orang Buddha sembah, dia pun sujud, ikut sekali sujud kepada berhala. Maka ditanya, bagaimana keadaan abang dia ni? Seperti mana disebutlah, kalaulah dia sujud, kalau dia sujud tu, sekalipun dia kata aku hanya semata-mata sujud, tak ada niat nak mensyirikkan Allah, tak ada niat nak kufur kepada Allah,
aku hanya ikut dia orang sahaja sujud, maka dihukumkan juga batal iman, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tu perbuatan yang sangat jelas bagi kekufuran. Sangat jelas. Sembah berhala. Beza dengan sujud kepada manusia. Beza dengan sujud kepada manusia. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sujud kepada manusia, kalau dengan niat untuk menyembah, hak ni barulah dihukum sebagai orang yang murtad, orang yang kufur kepada Allah. Dia sujud kepada guru dia yang mursyid, ataupun sujud kepada mak ayah dia. Kalau dengan niat aku sembah guru aku sembah mak ayah aku, hak ni kufur, batal iman. Adapun kalaulah dengan niat nak memuliakan mereka, aku sujud tu, tak ambil mana dia nak cium kaki mak ayah dia kan, dalam keadaan sujud lah kan. Kalau dia kata ni aku nak muliakan mak ayah aku nak muliakan tok guru aku, maka iman dia masih selamat, agama dia masih selamat, tapi tak terlepas daripada perbuatan yang haram. Hal ini dalam syariat Nabi Muhammad. Adapun dalam syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam syariat Nabi Adam alaihissalam, sujud kepada manusia dengan niat ihtiram dibolehkan. Dalam syariat Nabi Adam. Tidakkah kita tahu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan siapa? Malaikat, iblis, supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maknanya dalam syariat Nabi Adam, sujud kepada manusia dengan niat nak memuliakan Nabi Adam alaihissalam, maka dibenarkan. Adapun dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua masalah. Kalau niat nak ihtiram, hak ni masih selamat iman dia. Kalau niat nak menyembah, hak ni batal iman dia dengan sujud tersebut. Boleh faham? Baik. Bahagia. Yang terakhir, bahagian terakhir, kufur yang berlaku dengan sebab keyakinan, i'tiqad yang fasid, i'tiqad yang kufur, yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya seperti sifat makhluk, seperti sifat manusia. Dia kata dia yakin Allah Ta'ala ni juga bersifat dengan sifat manusia. Dia samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, dengan manusia. Hak ni juga tidak beriman. Tak dipanggil orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, Al-Imam Al-Tahawi, Abu Ja'far Al-Tahawi, dia kata dalam kitab dia, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa-siapa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan salah satu daripada sifat-sifat makhluk, faqad kafar, orang ni hukum dia kufur kepada Allah, murtad. Ini antara contoh keyakinan yang fasid. Walaupun dia solat, walaupun dia banyak amal soleh, tapi hati dia, keyakinan dia itu akidah yang kufur. Tak ada apa-apa, maknanya sia-sia apa yang dia buat. Contoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah kepada ilmu akidah ni, yang mana
ilmu yang sangat penting untuk menjaga iman kita, untuk menjaga Islam kita, dan untuk diterima amal soleh kita. Baik. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, faslun arkanul imani sittatun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Baik. Jadi kedua fasal ini saya tak terangkan secara detail, hanya sekadar tujuan pengarang sahaja, kerana kita nak fokus kepada perbahasan ilmu fiqh, insyaAllah. Itu saja untuk pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima segala amal kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan segala dosa kita, dosa besar dan dosa kecil. Dan kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita dalam kalangan orang yang sentiasa mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di syurga Al-Firdaus Al-A'la. Dan kita mohon sangat-sangat daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dengan rupa paras baginda yang asli. Asbab kita hadir ke majlis agama ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.